Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat datang ke program Boal Bicara Genggaman Emas di dalam dunia pendidikan khas sempena penutupan Bulan Kesedaran Autism di peringkat PPD Hulu Selangor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Tuan Ahmad Nasir bin Saleh, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembelajaran PPD Hulu Selangor. Yang berusaha Tuan Haji Abdul Rahiman bin Yusof, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Ampang Pecah, berangkap pengurusi pengelola bagi program ini. Yang dihormati dan diraikan Haji Zulkarnain bin Umar, Encik Muhammad Daniel bin Badul Lazim dan Encik Muhammad Hafiz bin Hashim, panel jemputan kita pada pagi ini. Alhamdulillah, dengan limpah dan kurnianya, dapatlah kita menganjurkan satu program yang memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton program kita pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, autis atau Autism Spectrum Disorder (ASD) adalah gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi kemampuan seorang kanak-kanak dan berkomunikasi, berinteraksi sosial dan tingkah laku. Tahukah anda bahawa satu daripada 160 orang kanak-kanak di dunia ini adalah kanak-kanak autistik? Cuba anda lihat pada data ini dan kita kaji lebih mendalam apabila kita dapat tahu maklumat demi maklumat yang akan kita kupas di dalam program ini pada pagi ini. Hari Kesedaran Autis Sedunia disambut pada 2 April pada setiap tahun bagi meningkatkan kesedaran masyarakat agar lebih peka terhadap individu yang menghadap autism. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian serta para panel jemputan yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan beberapa pantun kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya ada 2 pantun untuk dilontarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau siang ada matahari, kalau malam ada bintang dan bulan. Mari kita mensuci hati untuk menyambut bulan suci Ramadan. Selamat berpuasa kepada semua ahli panel dan juga kepada tetamu kehormat kita pada pagi ini dan juga pada para penonton, supaya tidak tidak puasa yang yuk. Sedang viral sekarang ni filem menceritakan orang tidak berpuasa. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan tidak begitulah nampak gayanya. Baik, saya teruskan pantun yang kedua. Yang ni khas untuk panel kita pada pagi ini. Orang budiman suka menyapa, kalau berkumpul sering bercanda. Walau jarang kita berjumpa, sekali berjumpa senang di dada. Walaupun kita berjumpa dalam secara atas talian, kami di pihak PPD Hulu Selangor amat berbesar hati kerana tuan-tuan ahli-ahli panel yang lagi bijaksana yang banyak pengalaman sudi untuk menyertai program kita pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, program kita pada pagi ini diteruskan dengan ucapan daripada Yang Berusaha Tuan Haji Abdul Rahiman bin Yusof, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Ampang Pecah, merangkap pengurusi pengelola bagi program ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saudara pengurusi majlis Encik Muhammad Faiz bin Jamil, Guru Penekanan Pendidikan Khas Sekolah Kebangsaan SK Ampang Pecah. Yang Berusaha Puan Zina binti Abdul Ghani, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Selangor. Encik Ahmad Nasir bin Saleh, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembelajaran, Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Selangor. Puan Faranina binti Saleh dan Encik Saiful Azhar bin Idris, Penolong Pegawai Pendidikan Unit
pendidikan khas dan swasta. Para panelis kita pada pagi ini, Encik Zulkarnain bin Omar, Encik Muhammad Daniel bin Badrul Azim dan Encik Muhammad Hafiz bin Muhammad Hisham. Guru besar, guru-guru, ibu bapa serta penonton yang saya kasih sekalian. Ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Selangor kerana memberi kepercayaan kepada SK Ampang Perak untuk mengelolakan majlis pada hari ini. Bual bicara genggaman emas di dunia yang istimewa. Ucapan juga terima kasih kepada semua ahli panel kerana sudi menyertai jemputan dalam program pada pagi ini. Untuk makluman tuan-tuan dan perempuan sekalian, bulan April merupakan bulan kesedaran autism yang telah diiktirafkan di peringkat dunia, yang mana sambutannya akan dijalankan setiap tahun bagi mengiktirafkan mereka yang autis. Anak-anak autism ini mereka yang boleh dibentuk di tahap kemahiran mereka dari segi kognitif, intelektual, kemahiran dan sosial agar mereka boleh berdaya saing dan menjamin kebolehan pasaran mereka apabila mereka menamatkan persekolahan. Di alam persekolahan, beberapa program telah diaturkan untuk mereka bagi membantu anak-anak ini untuk membangunkan kemampuan-kemampuan mereka daripada tahap rendah hingga ke sekolah menengah sehingga mereka tamat pendidikan mereka di satu peringkat yang telah ditetapkan. Dalam bual bicara ini, tuan-tuan akan dapat info-info yang berguna yang boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan dan menerima mereka yang autism ini di dalam masyarakat dan mereka juga dihargai dan dihormati. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua dan selamat bersiaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berusaha, Tuan Haji Abdul Rahman bin Yusof di atas ucapan itu tadi. Majlis pada pagi ini diteruskan dengan ucapan perasmian dan ucapan utama yang akan disampaikan oleh Tuan Ahmad Nasir bin Saleh, Timbalan Pegawai PPD Daerah Sektor Pembelajaran PPD Hulu Selangor. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam sehati memberi prestasi teman jiwa saya. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis Cikgu Muhammad Faiz bin Jamil, penolong kanan pendidikan khas SK Ampang Perak, yang berusaha Tuan Haji Abdul Rahman, Guru Besar SK Ampang Perak, juga merangkap pengurusi pemula bagi program ini, yang dihormati Haji Zulkarnain bin Omar, Encik Muhammad Daniel bin Badrul Azim dan Encik Muhammad Hafiz bin Hashim, panel jemputan pada program kali ini, dan para penonton yang saya hormati sekalian. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada jawatan kuasa penganjur program Bual Bicara ini kerana sudi menjemput saya ke majlis yang diadakan pada pagi ini. Selamat datang dan terima kasih kepada 3 orang panel jemputan, iaitu Tuan Haji Zulkarnain bin Omar, penolong kanan pendidikan khas SMK Batu Muda, Encik Muhammad Hafiz bin Hashim dan Encik Muhammad Daniel bin Badrul Azim. Encik Hafiz dan Encik Daniel merupakan bekas pelajar program pendidikan khas integrasi di Hulu Selangor. Saya dipahamkan bahawa sambutan Bulan Kesedaran Autism ini merupakan acara tahunan yang dianjurkan oleh seluruh warga PPKI di Hulu Selangor. Tahniah saya ucapkan dan semoga para penonton dapat memanfaatkan pengetahuan mengenai Hari Tuju Pelajar Autism selepas dunia persekolahan. Hadirin sekalian, masyarakat hari ini merata-rata kurang memahami autism. Penampilan kanak-kanak autism kelihatan seperti kanak-kanak biasa, namun kelakuan dan tingkah laku mereka amat berbeza sama sekali daripada kanak-kanak biasa. Pengetahuan yang cetek tentang autism di kalangan masyarakat menimbulkan pelbagai prasangka terhadap pengidap-pengidap autism. Kita sedia maklum bahawa autism ialah suatu keadaan mental berlaku dari peringkat awal kanak-kanak. Biasanya kanak-kanak autism tidak dapat membentuk perhubungan dan berkomunikasi dengan baik. Minat dan aktiviti mereka terhad.
Mereka tidak berupaya melakukan aktiviti seharian sendiri dan perlu bantuan dari ibu bapa, penjaga atau sekitaran yang memberangsangkan minda mereka. Perkembangan mental, sosial dan emosi terhad dan kadang-kadang berkelakuan di luar kawalan. Konferens mengenai pendidikan khas, Second International Conference on Special Education yang diadakan di Kuching, Sarawak pada 31 Julai hingga 2 Ogos dengan bertemakan Access and Engagement, menunjukkan kerajaan kita begitu peka dengan keperluan kanak-kanak istimewa ini. Penekanan ke atas keperluan pendidikan khas dan kepentingan penglibatan masyarakat, ibu bapa bersama-sama stakeholders yang lain dalam membimbing kanak-kanak autism ke arah keupayaan mereka untuk berdikari amatlah dialu-alukan. Kemahiran dan kompetensi dalam jagaan khas bagi kanak-kanak ini adalah perlu bagi ibu bapa, penjaga dan guru. Mereka perlu sentiasa mengemaskini pengetahuan dan kemahiran tentang jagaan kanak-kanak autism dengan menghadiri konferens, seminar atau ceramah-ceramah mengenai autism ataupun melalui media sosial. Kajian saintifik telah membuktikan bahawa intervensi awal boleh memperbaiki pembelajaran, kemahiran sosial dan berkomunikasi di kalangan kanak-kanak autism. Mereka ini dapat meneruskan kehidupan berdikari dan juga memenuhi impian mereka dan perlu diberi peluang untuk bekerja secara produktif serta membentuk perhubungan yang bermakna supaya dapat menikmati hidup. Dengan sokongan semua golongan masyarakat dan intervensi awal serta sokongan yang sedia ada, kanak-kanak autism dapat menikmati hidup yang lebih sempurna. Persekitaran yang interaktif environment juga penting dalam membangunkan minda kanak-kanak ini. Suasana yang memberangsangkan serta penuh dengan kasih sayang adalah perlu untuk kanak-kanak autism ini dalam membantu perkembangan minda mereka. Ibu bapa perlu memahami bahawa setiap kanak-kanak autism mempunyai keperluan yang berbeza dan perlu mewujudkan sekitar interaktif mengikut keperluan individu itu. Golongan ibu bapa bukan sahaja membantu kanak-kanak autism dan keluarga-keluarga pengidap autism, malahan berusaha meningkatkan kesedaran umum mengenai gangguan autism. Saya menyeru setiap lapisan masyarakat agar menghormati kepelbagaian dan menerima perbezaan yang wujud dalam kalangan pengidap-pengidap autism serta mengulurkan bantuan dan sokongan. Dengan ini, saya harap penonton bual bicara ini, terutama ibu bapa, dapat mengetahui hala tuju kanak-kanak istimewa selepas habis persekolahan kelab. Dan saya ingin mengucapkan sabas kepada jawatankuasa penganjur yang telah bekerja keras untuk menjayakan majlis yang dijalankan pada pagi ini. Sekalung penghargaan kepada semua jawatankuasa yang terlibat, 3 orang ahli panel, para guru, ibu bapa dan semua penonton yang bersama-sama menjayakan acara yang amat bermakna pada pagi ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan bual bicara Genggaman Emas di dalam Dunia Istimewa sempena penutupan Bulan Kesedaran Autism peringkat daerah PPD Hulu Selangor pada pagi ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ahmad Nasir di atas ucapan itu tadi. Maka kita teruskanlah program kita pada pagi ini dengan bual bicara santai. Pagi ini kita tidak begitu formal. Kita berbicara dengan begitu santai dan juga berkeluarga, dalam bentuk keluarga. Dalam bentuk keluarga. Baik, sebelum saya mempersilakan ahli panel, saya memperkenalkan ahli panel kita. Siapakah orangnya? Tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat dalam layar ni, ada nampak kita punya wajah-wajah insan-insan terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi panel pada pagi ini. Okey, baik, saya memperkenalkan panel pertama kita pada pagi ini ialah Haji Zulkarnain bin Umar.
Beliau merupakan seorang penolong kanan pendidikan khas di SMK Batu Muda. Beliau merupakan jurulatih utama kebangsaan, kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan pentaksiran berasaskan sekolah PBS di Lembaga Peperiksaan Malaysia. Beliau juga seorang pensyarah sambilan di Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu Lembah Pantai Kuala Lumpur dan juga merupakan seorang pensyarah sambilan di Fakulti Pendidikan UNISEL Mistari Jaya Selangor. Selamat datang kepada Haji kepada program ini. Terima kasih kepada Haji kerana sudi sudi hadir ke dalam alam maya ini untuk berkongsi sedikit pengalaman Tuan Haji terhadap program dan juga kejayaan anak-anak autis ini. Baik, panel kita yang kedua. Panel kita yang kedua ini istimewa. Kita bawa ahlinya bersama kita, bagaimana mereka dapat berjaya dalam pendidikan dan juga kehidupan selepas pendidikan. Okey. Iaitu panel kedua kita iaitu Encik Muhammad Hafiz bin Hashim, merupakan mantan pelajar SK Ampang Pecah dan juga bekas pelajar SMK Ampang Pecah. Beliau merupakan alumni kepada Suria College of Hospitality Tanjung Puteri, Johor Bahru dan mendapat SKM tahap ketiga dalam bidang perhotelan. Nampak hebat anak-anak kita ni, boleh melanjutkan pelajaran sampai ke peringkat yang begitu tinggi. Okey. Beliau pernah bekerja sebagai housekeeping di Hotel Shahzan Inn Bukit Fraser. Tempat yang sejuk tu. Dan menjadi storekeeper di Speedmart dan kerja hakiki beliau sekarang ni adalah sebagai security guard pengawal keselamatan di sekolah. Okey. Baik, panel yang ketiga pun juga ahli kita jemput. Ahli dalam dunia autistik. Iaitu Encik Muhammad Daniel bin Badrul Azmi. Maafkan saya tersasul Badrul Azmi. Beliau merupakan mantan pelajar SK Ampang Pecah, sama macam dengan Cik Hafiz tadi, dan juga mantan pelajar daripada SMK Ampang Pecah di dalam program PPKI, sama macam panel kita yang kedua. Merupakan ahli alumni kepada Suria College of Hospitality. Tersasul tuan-tuan dan puan-puan, maafkan saya. Hospitality Tanjung Puteri, Johor Bahru. Jauh belajarnya. Dalam bidang pastry, mendapat SKM tahap kedua. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak kita cukup cemerlang, tuan-tuan dan puan-puan. Cukup cemerlang dalam bidang-bidang akademik. Jangan nafikan hak-hak dan juga mereka punya pencapaian untuk diri mereka. Encik Muhammad Daniel ni ada ternakan ayam kampung, penanaman serai, kelapa pandan dan juga mempunyai kedai dobi sendiri. Hebat tu tuan-tuan dan puan-puan. Saya pun tak ada kedai dobi sendiri. Saya ada mesin basuh sendiri. Tak begitu tuan-tuan dan puan-puan. Baik, selamat datang ataupun terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Hafiz dan juga Encik Muhammad Daniel kerana sudi menyertai program kita pada pagi ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan penonton yang saya hormati sekalian, kita pergi kepada panel kita yang pertama. Tanpa kita tunggu-tunggu, panel kita pertama iaitu Haji Zulkarnain. Haji, boleh tak kongsi secara ringkas Haji tentang pengalaman mengajar murid-murid autis di peringkat sekolah? Haji kongsikan pengalaman yang manis dan juga pengalaman yang begitu bermanfaat kepada kita untuk bagaimana mengurus takbir untuk murid-murid kita. Dipersilakan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator iaitu Cikgu Muhammad Faiz bin Jamil. Yang berbahagia
Tuan Ahmad Nasir bin Muhammad Saleh, Timbalan PPD Hulu Selangor, Sektor Pembelajaran. Yang berusaha Tuan Haji Abdul Rahiman bin Yusof, Guru Besar SK Ampang Pecah, dan juga kepada ahli-ahli panel yang lain iaitu Cik Daniel dan juga Muhammad Hafiz serta dan para hadirin yang saya hormati sekalian. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, secara ringkas pengalaman saya sebagai guru mengajar pendidikan khas bermula pada tahun 1990, di mana semasa saya di posting pada tahun 1990 di SK Damansara Jaya 1 Petaling Jaya Selangor, di mana di situ saya sempat mengajar di aliran perdana darjah 4 pada ketika itu hanya selama 4 bulan sahaja. Selepas itu saya telah diminta oleh guru besar saya ketika itu iaitu Puan Hajah Siti Hendun untuk mengajar pendidikan khas yang mana satu-satunya sekolah pendidikan khas autism yang wujud di Malaysia pada ketika itu, di mana pada ketika itu kami terdiri daripada 3 orang guru dan juga pelajar terdiri daripada 12 orang pelajar autism. Semuanya pelajar autism pada ketika itu. Pada ketika itu, pada tahun 1990, pendidikan khas autism ini terletak di bawah kementerian, di mana di bawah satu unit di bawah Kementerian Pelajaran di sektor sekolah harian. Pada ketika itu arwah Tuan Haji Hasmuni yang mengelolakan program ini. Jadi oleh kerana kelas ini adalah kelas yang pertama di Malaysia dan julung-julung kalinya diadakan, maka kami 4 orang guru telah 3 orang guru telah dihantar kursus di mana di dalam dan di luar negara lah. Pada ketika itu seramai 12 orang murid, di mana satu cikgu, hanya 4 orang murid sahaja pada ketika itu. Jadi daripada tahun 1990, pada awalnya, pada asalnya saya agak janggal, saya agak rasa kekok untuk mengajar pelajar-pelajar pendidikan khas, di mana kami tidak ada pengalaman dalam mengajar pendidikan khas, terutamanya kanak-kanak autisme. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, pada ketika itu agak sukar bagi kami untuk mengikuti kursus-kursus pendidikan khas, terutamanya autism. Kecuali kebanyakannya kami dapat daripada pensyarah-pensyarah yang daripada luar negara datang ke sini, terus datang ke sekolah untuk memberi input kepada kami. Kemudian pada tahun 1993 saya melanjutkan pelajaran, saya melanjutkan kursus setahun iaitu di MPIK ketika itu dalam bidang pendidikan khas, masalah pembelajaran. Di situlah baru saya dapat banyak ilmu tentang pendidikan khas pada tahun 1993. Selama setahun saya kursus di mata perguruan ilmu khas. Selepas habis kursus setahun, saya balik semula ke SK Damansara Jaya 1 untuk mengajar pelajar-pelajar autism ini. Jadi pada tahun 1996 saya mohon bertukar ke Kuala Lumpur dan saya telah ditempatkan di SK Polis Depo pada tahun 1996 sehinggalah sampai 1997.
Saya buka kelas di SK Polis Depot. Kemudian saya diminta oleh pihak jabatan untuk menjadi penyelia pendidikan khas pada tahun pada 16 hari bulan 11 1997 sehinggalah 1999. Ketika itu saya melanjutkan pelajaran di Universiti Kebangsaan Malaysia, iaitu program khas pensiswazahan guru, itu PKPG sesi 1999 hingga 2000. Dan pada 2002 saya tamat pengajian, kemudian saya telah ditempatkan di SMK Bandar Baru Sentul pada 16 hari bulan 5 2002. Sehinggalah 2004. Kemudian saya telah ditukarkan ke SMK Danau Kota Kuala Lumpur pada tahun 2005 sehinggalah 2008 saya berada di SMK Danau Kota sebagai penolong kanan pendidikan khas. Kemudian saya menyambungkan pelajaran ke Universiti Kebangsaan Malaysia Bangil untuk melanjutkan pelajaran dan peringkat sarjana. Seterusnya saya habis, kemudian ditempatkan di SMK Batu Muda pada 23 bulan 3 2011 sehinggalah sekarang sebagai penolong kanan aplikasi. Itu saja Puan Moderator. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Haji. Moga-moga apa yang diperkatakan oleh Haji itu dapat memberi manfaat kepada kita sebagai golongan pendidik dan juga kepada ibu bapa bagaimana untuk mengurus takbir ataupun mendidik anak-anak kita di selepas waktu persekolahan di rumah. Okey, baik. Kita pergi kepada panelis. Panel yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Kita jemput Encik Muhammad Hafiz bin Hashim. Ya. Encik Muhammad Hafiz bin Hashim. Cik Hafiz, boleh tak kongsi pengalaman Cik Hafiz semasa berada di bangku persekolahan, ya? Semasa apa pengalaman ataupun pengalaman manis ataupun situasi ataupun suasana ataupun apa-apa aktiviti yang boleh kita kongsikan kepada para penonton sewaktu Encik Hafiz berada di bangku persekolahan di sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hisham. Saya asal Selangor, rumah di Rasa. Pengalaman dari sekolah rendah, banyak aktiviti dan banyak rombongan. Ada berbagai-bagai macam. Kadang-kadang kita ada program untuk pergi riadah di KL dan sebagainya. Di sekolah menengahnya kita ada program, ada aktiviti macam berkuda, bermain bowling dan berenang dan sebagainya. Sama juga macam sekolah rendah, dia sama je. Tapi yang sekolah menengahnya kita ada aktiviti macam tu lah. Sekurangnya kita ada lah, tak ada rasa bosan untuk nak tension, crush, leisure semua tu. Okey, terima kasih kepada Cik Hafiz. Baik, kita pergi kepada panel yang ketiga kita. Encik Muhammad Daniel. Tak sabar-sabar kita nak dengar Encik Muhammad Daniel punya suara. Dia tahu suara macam seorang artis. Okey, baik. Cik Daniel, sama juga macam soalan pada panel kita yang kedua, iaitu boleh tak Cik Daniel menceritakan bagaimana pengalaman ataupun kenangan manis dan juga pahit. Saya buat terbalik sikit ya. Patutnya pahit dan manis. Okey. Sewaktu Cik Daniel berada di bangku persekolahan, di sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Boleh kita kongsikan? Ya, silakan Cik Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Daniel bin Fadul Azmi. Saya menetap di Kuala Lumpur Baru. Pengalaman saya belajar di sekolah rendah dan sekolah menengah. Di sekolah rendah SK Ampar Pejah, saya mendapat banyak pengalaman yang menarik
bersama rakan-rakan, seperti pengalaman berenang, berkuda dan juga buat aktiviti luar seperti pergi karnival sains dan sebagainya. Pengalaman saya di sekolah menengah SMK Abang Pecah hampir serupa, tetapi di situ saya dah dapat didikan yang lebih daripada sekolah rendah. Saya belajar bercucuk tanam, belajar memasak, belajar membina jati diri yang lebih baik dan belajar menjaga seperti keusahawanan dan berbagai lagi. Terima kasih kepada Cik Daniel atas perkongsian pengalaman berada di bangku sekolahan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita pergi kepada pusingan yang kedua. Lebih menarik lagi tentang anak-anak kita, anak-anak autis kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dan para panel yang saya hormati sekalian. Saya dimaklumkan bahawa anak-anak murid Haji Zulkarnain ini ramai yang berjaya. Anak-anak istimewa kita lah, anak-anak autis lah maksud saya, yang berjaya di peringkat negeri, peringkat kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa. Jadi kami di sini ingin tahulah bagaimana dan juga caranya haji dan juga kumpulan haji ataupun tim haji di sekolah build up ataupun polish ataupun kita katakan bagaimana cara-caranya untuk mengatur kejayaan anak-anak autistik ni dalam bidang akademik, sukan dan akhirnya kebolehpasaran anak-anak ini selepas waktu sekolah untuk dunia pekerjaan. Boleh kongsikan pada kami tak, Haji Zul? Dipersilakan. Minta kebenaran daripada tuan moderator untuk saya sharekan sedikit slide saya untuk kita lihat kejayaan-kejayaan yang telah dicapai oleh murid-murid saya daripada Danau Kota dulu dan juga SMK Batu Muda. Tapi banyaknya SMK Batu Muda dan Danau Kota dulu ada, saya tak sempat nak buat slide-nya. Okey, sekejap saya cuba share. Okey. Okey, terlebih dahulu sebelum saya bercerita tentang pencapaian pelajar-pelajar saya, murid-murid saya di SMK Batu Muda, saya juga ingin mewawarkan ataupun menyatakan bahawa sebelum saya di SMK Batu Muda, saya mengajar di SMK Danau Kota, di mana tuan-tuan tahu pelajar SMK Danau Kota iaitu Ziad, itu acara lontar peluru telah menangi acara emas di peringkat Paralimpik di mana dia, di England. Itulah juga hasil daripada anak didik kami lah, SMK Danau Kota pada ketika itu. Banyaknya ranjau di mana susah senang beliau untuk kita dah menjadikan dia sebagai seorang idola, sebagai sekarang sebagai idola sekarang ni, iaitu Cik Muhammad Ziad lah. Jadi saya tak nak sentuh lah begitu, jadi saya sentuh di SMK Batu Muda juga. Okey, pencapaian SMK Batu Muda dalam pertandingan sukan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, pelajar-pelajar SMK Batu Muda, untuk peringkat wilayah persekutuan, acara olahraga peringkat wilayah persekutuan, murid-murid PPK SMK Batu Muda mewakili zon Sentul, iaitu pernah memenangi pingat emas dalam acara 100 meter,
200 meter, 800 meter dan juga 4 kali 100 meter. Yang kedua, pingat perak dalam acara 100 meter dan juga lontar peluru, pingat gangsa dalam acara lontar peluru. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ada beberapa orang pelajar autism yang terlibat dalam acara sukan ini, yang mana dalam acara 400 meter pelajar saya mendapat pingat emas. Inilah di antara kejayaan-kejayaan pelajar-pelajar kami SMK Batu Muda, yang ini yang kita panggil ini autism, yang ni pun autism, ini 100 meter. Ini Nakib ni adalah wakil Malaysia di Special Olympic Abu Dhabi baru ni, tapi beliau mendapat nombor 5 dalam acara 100 meter. Ini saudara Nakib. Ini peringkat Zon Sentul. Jadi dia juga mewakili Zon Sentul dan seterusnya mewakili Malaysia dalam Special Olympic. Okey, dalam kami juga terlibat dalam karnival permainan pendidikan khas di peringkat wilayah Sultan Kuala Lumpur, di mana 2 orang murid SMK Batu Muda telah mewakili pasukan Zon Sentul dan menjuarai dan menjadi juara pada tahun 2018. Yang saya nak highlightkan ialah yang ini sebab ini adalah seorang pelajar autism, Izzat. Okey. Dan peringkat kebangsaan, murid PPKI SMK Batu Muda pernah mewakili wilayah Sultan Kuala Lumpur dalam olahraga peringkat kebangsaan dan memenangi pingat perak dalam acara 800 meter sebanyak 2 kali. Yang ini Nakib ni adalah murid pelajar autism. Beliau telah mendapat pingat perak dalam acara 800 meter. Kemudian peringkat wilayah selanjutnya anjuran selain daripada KPM, kami juga menyertai pelbagai sukan anjuran selain daripada KPM. Ada di antaranya adalah Hari Belia Negara dan juga yang ada juga pertandingan-pertandingan yang dianjurkan di bawah Kementerian Belia dan Sukan dan juga Kebajikan Masyarakat. Yang pertama ialah Liga Penalti anjuran Kementerian Wilayah Persekutuan yang diadakan di Bukit Jalil, di mana kami mendapat tempat yang kedua. Ini autism ni, pelajar autism kami ni, dia memang hebatlah dalam wakil sekolah lah, dan juga dan beliau juga Izzat ni dalam peringkat dia juga adalah seorang pemain golf yang mewakili Malaysia dalam sukan Paralimpik, sukan Special Olympic. Okey, pelbagai pertandingan lain seperti boccia, bola jaring dan merentah desa dan lain. Kami turut serta. Ini di Bukit Jalil. Kemudian anjuran MSN peringkat wilayah Sultan Kuala Lumpur dan juga peringkat kebangsaan. Seorang murid PPKI SMK Batu Muda juga terpilih sebagai atlet Paralimpik dalam sukan renang dan bertanding dalam acara peringkat negeri dan kebangsaan, iaitu Ali Muhammad Ali Imran. Ini sekarang dia mewakili wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam Sukma Paralimpik. Inilah ini Sukma di mana ni sukan dan peringkat persekutuan dan kebangsaan. Dapat pingat perak ni Ali dia autism. Okey, so persediaan Special Olympic World Game Germany, untuk makluman tuan-tuan dan puan, dalam menghadapi Special Olympic World Game Germany di Berlin 2023, atlet PPKI SMK Batu Muda telah mula berlatih mengikut jadual
yang telah disusun atur oleh jurulatih mereka. Acara yang terlibat ialah equestrian, iaitu Anik dan juga Haziq, golf. Yang equestrian ni tadi, dua-dua tadi semuanya autism. Golf Izzat tadi autism. Olahraga Yasir dan juga Nakib tadi yang autism hanya seorang saja, iaitu Nakib. Yasir slow learner. So atlet-atlet ini sangat wajar. Pihak sekolah amat mengharap mereka ini diberi perhatian, galakan serta sokongan lah daripada semua pihak dalam bentuk moral maupun material. So jadi kami juga menyertai sukan-sukan anjuran Special Olympic peringkat wilayah Setuan. Kami juga pernah mengadakan klinik kriket Special Olympic dengan kerjasama Persatuan Kriket Malaysia, di mana untuk makluman tuan-tuan dan puan, Izzat tadi sepatutnya terpilih untuk mewakili pasukan Malaysia lelaki bawah 23 tahun pada 2018, tetapi oleh kerana Izzat nak fokuskan pada golf untuk mewakili Malaysia di Special Olympic di Abu Dhabi, maka beliau menolak tawaran sebagai pemain kriket tim pasukan Malaysia. So jadi dia tumpukan kepada golf saja. Okey, Special Olympic peringkat antarabangsa, murid-murid PKI SMK Batu Mura turut terpilih untuk bertanding dalam sukan peringkat antarabangsa. Acara yang terlibat ialah equestrian, golf, olahraga. Jadi pencapaian yang telah dicapai oleh pelajar-pelajar SMK Batu Mura, yang pertama ialah Special Olympic Macau Golf Master 2014. Ini dapat pingat perak. Special Olympic World Game Los Angeles, itu Muhammad Amin dalam equestrian mendapat pingat perak. Kemudian Special Olympic World Game Abu Dhabi 2019, di mana kita mendapat 2 pingat emas dalam equestrian, 2 pingat emas dalam golf, yang dihasilkan oleh pelajar-pelajar pendidikan khas SMK Batu Muda. Ini adalah gambar-gambar Special Olympic Macau pada 2014. Kami mendapat tempat yang kedua. Ini World Game di Los Angeles, Muhammad Amin Ali. Special Olympic World Game Abu Dhabi. Kalau ikutkan emas acara dressage A, Muhammad Aziz Rizal, ini autism. Emas dalam acara dressage C, Muhammad Anik Saipul Bahari. Ini Muhammad Anik dapat emas. Kemudian Special Olympic World Game Abu Dhabi 2019 golf. Ini Izzat ni pun, ini adalah autism Izzat. Acara emas level 2 9 lubang unified, Muhammad Jumaidi dan Irfan, ini murid biasa dan ini murid pendidikan khas. 2 emas acara level 1 itu Muhammad Izzat dan Muhammad Zul Hilmi. Izzat ni, ini yang autism tadi ni. So sekarang dia tetap berlatih lah untuk pergi ke Abu Dhabi, untuk pergi ke Germany di Berlin pada tahun 2023 untuk preparation untuk main 18 lubang pula. Okey, ini adalah acara gangsa. Satu gangsa acara lompat jauh Muhammad Yasir. Ini Muhammad Yasir Rostam ni LD, slow learner ni Muhammad Yasir. 2 acara perak 200 meter Siti Rohimah Nizam dan Muhammad Radi. Ini Siti Rohimah budak pelajar SMK Batu Muda, Muhammad Radi pun SMK Batu Muda. Nombor 4 acara 100 meter Muhammad Nakib Helmi. Inilah yang saya katakan tadi, pelajar autism. Muhammad Nakib, ni Nakib. Okey, itu saja yang dapat saya nyatakan pencapaian-pencapaian pelajar-pelajar pendidikan khas di SMK Batu Muda.
terutama sekali bagi pelajar-pelajar autism, kerana pelajar-pelajar autism ini mempunyai kemahiran ataupun apa orang kata yang mempunyai yang tersendirilah. Kita jangan pinggirkan mereka, kerana pelajar-pelajar autism ini mempunyai kelebihan yang tertentu. Contoh saya nyatakan tadi ialah bila dalam golf, kalau dia main golf, dia nak tee, dia letak tempat yang baik, sebelum nak pukul dia membuat ayunan. Kadang-kadang kalau ikut flight, kalau kami main flight tu, flight yang belakang kami saya suruh dia orang jalan dulu, sebab pelajar-pelajar autism ni dia memang very particular, memang tersusun, memang rapi. Nak pukul satu bola tu mungkin dalam makan 2-3 minit, tetapi bila dah pukul memang marvelous lah, memang cantik. Sehingga kan masa di Abu Dhabi pada 2019, jurulatih daripada Amerika Syarikat amat teruja, sangat mengagumi saudara Izzat dan juga Zulhimi, membuat pukulan-pukulan setiap lubang semasa pertandingan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, Muhammad Haziq Rizal tadi telah bekerja sebagai jurulatih di Selangor Turf Club, di mana beliau telah bertugas atau bekerja sebagai jurulatih pelajar-pelajar pendidikan khas ataupun pelajar-pelajar yang menunggang kuda di sana. So agak lumayan juga gajinya, 2,000 lebih juga, 3,000 juga, sebagai jurulatih, dan juga sebagai moderator kat sana. Dia boleh dah, dia boleh ambil kuda, susun kuda, mandi kuda, groom kuda, semua dah tahu dah, semua dah. Dan juga sebenarnya Muhammad Amin tadi tu yang pada dekat Los Angeles tu, dia menang equestrian tu, sebenarnya dia ditawarkan sebagai joki, tapi saya nasihatkan agar beliau tidak menerima jawatan tersebut, kerana saya tak nak terlibat dengan unsur-unsur judi lah. Sebab memang dari segi badan dia, dengan dia punya struktur badan dia kecil dan sebagainya, dia sesuai jadi sebagai joki. Tapi saya nasihatkan kepada dia dan juga bapanya agar tidak menerima lah sebagai so sekarang ni alhamdulillah lah, pelajar-pelajar ni Haziq sedang bekerja di tempat dia berlatih lah. Sambil tu dia berlatih untuk pergi ke Jerman dengan jurulatih dia, Cik Ahmad Zainal, Cik Zainal. Dan seorang lagi pelajar pendidikan khas juga, tapi sekarang dia main golf dia sekarang ni, selepas ke Abu Dhabi tu dia telah berhijrah ke Australia. Coach Australia jemput dia. Jadi pelajar kita. Jadi tapi saya kata tak apa, kau pergilah sana, tapi masa 2023 nanti wakil Malaysia. So dia pun bekerja di sana lah, di Queensland, di Australia. Nanti ada gambar tu, Jumaidi nama dia. So sekarang ni dia sambil-sambil tu dia ada kerja jugalah, kerja seperti buat hyper dan sebagainya, dan sambil tu dia belajar golf jugalah. Dia belajar dan mengajar juga budak-budak pinggir khas di sana di Australia ni. Cuma Anip belum ada lagi. Kemudian yang lain-lain tu masih dalam latihan untuk ni lah. Contohnya kalau golf tadi, Izzat dia masih dia ke arah pro jugalah. Lepas ni mungkin handicap 12 dan sebagainya, mungkin dia akan menjadi seorang pemain golf profesional lah. Saya harap macam itulah. Tapi sekarang ni saya sedang berlatih untuk ke Germany, Berlin, Germany
pada 2023. Okey, itu sajalah. Tapi yang lain-lain tu pelajar-pelajar saya yang bekerja di Ramli, ada yang bekerja di McDonald dan ada semua ada yang dah bekerja lah. Okey, itu saja. Ni. Terima kasih kepada Haji Zulkarnain. Input dan juga maklumat amat penting bagi kita semua. Boleh kita ambil sebagai satu benchmarking ataupun sebagai satu cara ataupun sebagai satu laluan untuk kejayaan anak-anak artistik ni. Baik, bila kita dengar cerita dunia pekerjaan, kita nak dengarlah ahlinya sendiri. Bagaimana pengalamannya dalam dunia pekerjaan selepas waktu persekolahan. Saya jemput panel yang kita yang kedua, Encik Muhammad Hafiz. Cuba kongsikan pengalaman Cik Muhammad Hafiz dalam dunia pekerjaan. Dipersilakan. Okey, pengalaman bekerja first kali waktu dah habis study di Johor. Saya kerja di Shazain Hotel, iaitu Fraser Hill. Saya kerja situ selama 2 tahun lebih. Dan 2 tahun lebih saya rasa. 2 tahun lebih. So saya ambil bidang housekeeping juga sebab saya ada kemahiran SJ housekeeping. Okey, setelah saya bekerja di Shazain, saya hampir cecah 2 tahun lebih kerja di Shazain. Saya telah memerhenti di Shazain Hotel. So saya akan pindah ke kerja bahagian mendobi di area Kerling lah, kat Selangor jugalah. So saya ambil pengalaman kat dobi tu. Biasalah, dobi tu kira ibarat cara cadar yang kita pergi hantar barang-barang hotel semua tu kan, cadar, pillow, apa dan sebagainya lah. Lepas itu, setelah saya kerja dobi di 6 bulan, saya telah berhenti juga. Saya rehat seminggu kat di rumah. Lepas tu saya akan bekerja di Spimat Rasa. Spimat kat area rumah saya, iaitu Spimat Rasa. So Spimat Rasa tu hanya sebulan saja saya bekerja. Lepas tu saya berhenti, saya rehat lagi. Cukup seminggu, saya terus kerja di security guard di SMT Sekolah Agama Menengah Tinggi di Kuala Lumpur Baru. Itu dah. Ya, kita dah dengar bagaimana Cik Hafiz berkongsi pengalaman bekerja beliau. Sekarang kita dengar pula bagaimana Cik Daniel pula dalam dunia pekerjaan. Ya, mengurus takbir ayam, ya, dan juga dunia-dunia pekerjaan yang lain yang pernah dilaluinya. Silakan. Selepas saya habiskan pelajaran saya di kolej, saya cuba untuk mencari kerja. Saya bermula di dobi Kerling. Di situ saya dapat berbagai ilmu tentang dobi. Lepas pada dobi saya berapa bulan, lepas tu saya berhenti. Saya mula bekerja sendiri, bercucuk tanam. Selepas bercucuk tanam, saya juga ada menak ayam kampung dan itik untuk pemasaran, hanya untuk bulan raya, puasa. Lepas itu saya mula mencari peluang yang lain, bekerja sebagai security. Semasa itu saya hanyalah buffer, security pengganti untuk orang-orang yang mau cuti. Lepas dah beberapa tahun, saya dapat kerja tetap sebagai security. Sekarang saya bekerja di SMD Kuala Lumpur Baru. Saya pernah pergi interview di SPA dalam bidang pembantu perawat dalam 2019.
Baik, terima kasih kepada Cik Daniel di atas perkongsian yang bagi saya satu perkongsian yang amat berguna kepada kami sebagai pendidik dan juga ibu bapa kepada anak-anak autistik ni, supaya kita dapat menentukan hala tuju anak-anak ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dan juga para panel dan juga tetamu kehormat yang saya hormati sekalian, kita telah pergi kepada satu frame ataupun satu fasa yang terakhir, iaitu kita akan masuk kepada pusingan terakhir. Macam tandingan debat lah pula ya. Baik, seperti mana saya sebut awal tadi, kita punya program pada pagi ni program sembang santai. Kita tidaklah begitu formal, cuma yang penting maklumat dan juga intipati program ni sampai kepada semua lapisan masyarakat. Baik, bila kita dah dengar bagaimana anak-anak autistik ni berjaya di dalam dunia pendidikan, di dalam dunia sukan, di dalam dunia pekerjaan, dapat kebolehpasaran selepas belajar. Jadi saya nak jemput Haji lah, Haji Zul. Apa harapan Haji Zul untuk murid-murid ataupun anak-anak autistik ni dan guru-guru yang mengajar, terutamanya yang mengajar kepada murid autistik, autisma. Okey Haji, dipersilakan Haji. Saya harapan saya terutama sekali pelajar-pelajar autism, jangan kita pinggirkan mereka, sebab mereka adalah satu mutiara. Jika kita dapat train mereka, kalau kita dapat didik mereka, sebenarnya kita kena lihat potensi mereka itu. Sebenarnya pelajar-pelajar autism ni mempunyai satu kelebihan daripada pelajar-pelajar yang lain, di mana mereka mempunyai talents, mereka mempunyai bakat, mereka mempunyai segala yang tidak dipunyai oleh pelajar-pelajar lain. Harapan saya, moga terutama sekali guru-guru yang mengajar autism, kanak-kanak autism, semoga tetap nekat, teguh dan sebagainya, berazam dengan hati yang ikhlas, supaya kalau kita lihat pelajar-pelajar autism ni memang agak sukar kita nak didik, tetapi bila kita dah didik mereka, bila mereka dah berjaya, bila dapat mengikut kata kita, bila dapat kita latih, mereka dapat mengikut latihan kita, saya rasa tuan-tuan dan puan akan berbangga dengan pencapaian mereka. Tapi moto saya, be the best, beat the rest. Itulah moto kami di SMK Batu Muda. Walau apapun kecacatan, walau apapun ketidakupayaan, kami tetap akan layan seperti sama rata. Walaupun berkursi roda, walaupun autism, walaupun semua pelajar MBK, saya libatkan dalam aktiviti sukan terutamanya. Jadi untuk makluman juga, saya setiap Khamis sebelum PKP kita selalu keluar. Setiap Khamis wajib keluar, pergi berkuda, pergi main bowling, pergi berkuda, pergi main golf dan sebagainya. Tapi cuma satu lagi harapan saya sebagai guru, kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak autism, janganlah merasa sedih, janganlah merasa rendah diri. Anggaplah ini adalah satu permata yang ada dalam keluarga. Jika kita didik, jika kita cungkil potensi mereka, insya-Allah mereka akan berjaya, sama ada di peringkat negeri dan juga mungkin di peringkat international. Saya rasa itu saja dapat saya kongsikan bersama pada tuan-tuan dan puan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Zul di atas orang kata harapan yang begitu menggunung. Kita nak dengar pula bagaimana ahlinya, iaitu Cik Hafiz, harapan kepada program PPKI dan juga harapan kepada seluruh masyarakat Malaysia secara umumnya. Okey, dipersilakan Cik Hafiz.
Okey, kepada saya nak bagi harapan kepada yang mana budak-budak yang sama taraf dengan kita, sama taraf level dengan kita, saya nak ucapkan jangan buat rasa kita happy dan kita jangan kecewakan diri kita sendiri, sedangkan kita pun manusia biasa juga. Entahlah orang nak kata apa, yang penting kita diri kita kena jaga. Jadi jangan orang rasa okey, orang kat sana kerja mewah semua ni, tapi kita sebagai yang di PKI, kita jangan pandang itu. Kita pandang diri kita sendiri. Pada yang korang akan datang pergi ke masa depan, satu nasihat, jangan pandang orang yang tinggi, sedangkan kita di sendiri lagi tinggi daripada yang orang yang kita rasa. Okey, kepada harapan saya nak ucapkan semoga saya boleh successful pada diri saya untuk berjaya. InsyaAllah akan datang saya akan tolong mak bapak saya, walaupun biasalah saya kerja guard, kerja macam-macam, itu satu pengorbanan untuk saya. So saya ada pengalaman yang banyak, macam-macam saya ada pengalaman. So kat situlah saya bangga diri saya. InsyaAllah mungkin masa depan akan lagi berjaya lagi. Ya, terima kasih Cik Hafiz. Tinggi harapan tu. Tak apa. Kita akan cuba sama-sama untuk develop dalam dunia pendidikan khas ni untuk anak-anak autis ni. Baik, saya jemput Cik Daniel pula. Apa harapan Cik Daniel kepada dunia dan kepada program PPKI itu sendiri dan juga kepada masyarakat secara umumnya? Dipersilakan. Okay, harapan saya pada diri saya sendiri supaya lebih maju di masa hadapan dan dapat jadi manusia yang lebih berguna kepada masyarakat dan dapat membantu semua pelajar-pelajar PPKI yang mungkin mencari peluang pekerjaan. Mungkin satu masa saya akan bantu mereka untuk proses pekerjaan. Harapan saya untuk murid-murid PPKI, jangan pernah rasa kita berbeza dengan setiap semua orang yang ada. Sebab kita mampu seperti mana mereka mampu. Saya harap anda semua tidak rasa rendah diri, sebab kita semua sama saja. Jangan pernah rasa kita tak mampu untuk mengubah nasib kita. Tak ada apa yang dapat menghalang untuk kita menjadi lebih baik. Baik, terima kasih kepada Encik Daniel di atas penerangan tentang harapan beliau tadi. Maka berakhirlah program kita pada pagi ini dengan harapan yang begitu positif, harapan yang begitu impak positif kepada program PPKI oleh Encik Hafiz dan juga Daniel. Tidak lupa juga kepada Haji Zul terhadap program dan juga murid-murid autis ni. Jadi saya sebagai wakil daripada pihak pejabat pendidikan daerah Hulu Selangor mengucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga panel pada pagi ini kerana sudi bersama-sama kita untuk menjayakan program, ya, di mana program ini adalah program anjuran PPD Hulu Selangor, ya, iaitu program Bual Bicara, ya, Bual Bicara Genggam Emas di dalam dunia pendidikan emas. Maafkan saya, genggam emas di dalam dunia pendidikan khas. Maklumlah tersasul, ya, kita ni manusia biasa, bukan perfect sangat, genggam emas. Bila sebut genggam emas tu menunjukkan satu value yang tinggi dalam dunia pendidikan khas. Maksud dia emas tersebut melambangkan nilaian harta yang begitu tinggi. Maknanya anak-anak autis ni merupakan harta yang begitu bernilai kepada negara Malaysia. Jadi kita jangan menafikan hak-hak mereka. Baik, terima kasih kepada semua panelis. Terima kasih juga kepada semua yang menonton.
Tidak lupa juga terima kasih kepada Tuan Ahmad Nasir kerana sudi bersama-sama kita pada pagi ini, dan juga tidak lupa juga kepada Tuan Haji Abdul Rahman, pengurusi pengelola pada program kita pada pagi ini. Baik, secara kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan para penonton, Hari Autis Sedunia ini ialah salah satu dari 7 hari PBB khusus kesihatan yang rasmi. Hari tersebut membawa pertubuhan autis individu bersama semua di seluruh dunia untuk membantu dalam benda seperti penyelidikan, diagnosis, rawatan dan penerimaan bagi mereka yang terjejas oleh gangguan perkembangan ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada yang baru tahu, mungkin ada yang ingatkan Hari Kesedaran Autis ini hanya di peringkat Malaysia. Sebenarnya Hari Kesedaran Autis ini adalah di peringkat seluruh dunia dan diiktiraf oleh di peringkat PBB. Baik. Jadi sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya menyampaikan satu lagi pantun. Tuan-tuan dan puan-puan, pantunnya berbunyi begini: pohon sirih, pohon selasih, tumbuh berimbun di hujung laman. Kalau budi junjungan kasih menjadi kenangan sepanjang zaman. Maksud dia, kita berterima kasih kepada semua pegawai-pegawai, ahli panel yang membantu menjayakan program kita pada pagi ini. Saya, Cikgu Muhammad Faiz bin Jamil, sebagai moderator kita pada pagi ini, mengucapkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita di lain waktu. Bye. Assalamualaikum.